Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kita sifat 20 muka surat 4 baris bawah sekali. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syekhah Haji Waniyah Al-Fatani rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, qidam artinya sedia zat Allah subhanahu wa ta'ala. Makna sedia zat Allah ta'ala itu tidak permulaan sedia kita, tidak permulaan. Sedia kita ada permulaan. Jadi sambung perbahasan sifat salbiyah yang pertama daripada sifat 20. Sifat yang kedua daripada sifat 20. Dan sifat yang kedua daripada 4 jenis sifat. Jadi sifat yang kedua ini termasuk dalam kalangan sifat salbiyah, iaitu sifat yang menunjukkan kepada ternafinya perkara yang tidak layak bagi Allah. Ternafi ini lain daripada menafikan. Jadi ternafi ini maknanya benda tu kalau kita sebut kena kepada dak. Itu ternafi. Contohnya bila kita sebut botak. Botak tu faham selalu kepada tidak berambut. Itu maksud dak tu. Jadi faham sesuatu lafaz itu kepada dak. Itu dia panggil sifat salbiyah. Contoh kita kata tadi, botak itu maksud dia ialah tidak berambut. Mandul itu maksudnya tidak beranak. Itu sifat salbiyah makhluk. Kerana apa? Kerana lafaz yang disebutkan tadi itu kena kepada makna dak. Dak sesuatu. Dak sesuatu salbiyah lah. Sama juga dengan sifat salbiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau belajar lebih sikit, dia panggil itu dilalah mutabaqah. Itu disebut dalam kitab apa namanya? Kitab Tuan Husin Kedah rahimahullahu ta'ala. Nama apa tu? Hidayatul Mutafakirin. Dia sebutlah dalam tu sifat salbiyah itu kena kepada makna dak secara dilalah mutabaqah. Dilalah mutabaqah ni makna kena tepat. Tu macam contoh kita takrifkan manusia. Manusia itu hayawanun naqiq, hayawan yang berakal. Tu sempurna tu. Bila sebut manusia saja, kalau otak kita kena kepada hayawanun natiq, hayawan yang berakal. Itu dia panggil dilalah mutabaqah. Sama juga sifat salbiyah ni, bila sebut qidam kena kepada dak. Dak apa? Dak baharu lah.
Satu lagi sifat baqa. Dok fana tu baqa lah. Dok berbilang. Dok berbilang tu wahdaniyah asal. Dok sama makhluk. Itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dok berhajat kepada zat. Itu qiyamuhu bi nafsihi. Dok belaka tu salbiyah. Jadi kata musannif rahimahullahu ta'ala, kata musannifah, dia kena tamar buta perempuan. Tu. Kata al-musannifatu, artinya arti qidam, sedia zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nokta. Jadi arti ini maknanya ialah intiqalul lughati ila lughatil akhar, perpindahan satu bahasa ke bahasa lain. Itu dia panggil terjemahan. Tapi ma yuqsadu bihi ataupun ma yu'na bihi, benda yang kita nak maksud dengan lafaz tu dia panggil tafsir ataupun makna. Tu. Jadi bila kata erti qidam ni terjemah dia sedia zat Allah. Jadi timbul persoalan, dia kata sedia zat Allah. Dah sifat Tuhan pun sedia juga. Tu. Sifat Tuhan sedia juga, bukan bermakna zat Allah sahaja yang sedia, sifat Allah tidak sedia. Tak boleh. Sifat Allah Ta'ala juga qidam. Itu contohnya sifat kudrat qidam. Sifat iradat Allah Ta'ala sejak azali. Sifat ilmu Allah Ta'ala sejak azali dan sebagainya. Jadi sifat Allah dan zat Allah itu qidam. Adapun perbuatan Allah Ta'ala itu berlaku khilaf di kalangan para ulama dari sudut takbiran perbuatan Allah. Jadi Asy'ariyah kata perbuatan Allah baharu kerana berkait dengan kudrat tanjizi hadis. Kudrat tanjizi hadis ni bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta sesuatu dengan sabit sifat kudrat pada dia, dan menciptanya pada waktu baharu, bukan pada waktu azali. Jadi bila kata Allah Ta'ala tidak mencipta benda tersebut pada azali, maka perbuatan Allah bukan qidam lah. Tapi keadaan Allah, kemampuan Allah untuk buat makhluk tu azali. Kemampuan Allah kemampuan Allah Ta'ala ada sifat kudrat untuk cipta makhluk itu sejak azali. Tapi Allah Ta'ala cipta tak sejak azali? Tidak. Sebab kalau Allah Ta'ala cipta sejak azali itu, makna sejak azali ada makhluk lah. Dan bila sejak azali ada makhluk, maknanya ada benda yang sama macam Allah Ta'ala dari sudut azali dan qidam. Maka itu mustahil. Makna sedia zat Allah Ta'ala itu tidak permulaan. Tidak tu dok tu. Yang ni tidak sabit mula. Tu qidam. Qidam tu kena kepada tak sabit mula, tu qidam. Sebab tu kita kata tadi salbiyah ini dia balik makna dok. Sini dok mula. Kalau kita ada mula, sebab tu dia kata sedia kita ada permulaan. Sebab apa dia kata ada sedia kita? Kerana sedia ni ada beberapa kategori. Imam Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani rahimahullah mensyarahkan kitab Jauharatut Tauhid, namanya Hidayatul Murid Syarah Jauharatut Tauhid. Dia membahagikan sedia ini kepada 4. Pertamanya ialah dia panggil qidam zati. Qidam zati maksudnya zat tersebut qidam. Itu kena pada Allah sahaja. Yang kedua ialah qidam sifati. Qidam sifati makna sifat tersebut qidam. Itu juga kena pada Allah sahaja. Yang kedua ialah qidam zamani. Qidam yang dibangsakan kepada masa. Jadi sekurang-kurang masa yang nak kata sedia ataupun qidam ni ialah setahun paling kurang. Jadi kalau kita contoh dah umur 21, 22 tahun, makna kita qidam dah lah. Tapi bukan qidam zati, bukan qidam sifati, tapi qidam zamani. Yang kedua ialah qidam Allahumma salli ala Muhammad
Qidam idhafi. Qidam idhafi ni apa? Idhafi ni maksud dia menyandarkan kepada sesuatu, bandingkan dengan sesuatu. Contohnya antara bapak dengan anak, mana mari dulu? Bapak mari dulu, maka bapak tu qidam. Qidam nisbah idhafi, iaitu dia sandarkan. Bila banding bapak dengan anak, bapak lah mari dulu. Maka bapak tu qidam daripada anak. Anak pertama dengan anak kedua, mana lagi qidam? Anak pertama. Gitulah qidam idhafi. Bila nisbah kepada sesuatu, siapa lagi lama, itulah qidam. Jadi tak pelik bila dia kata sedia kita itu, mana? Dia kata tadi, sedia kita ada permulaan. Sedia apa ni? Sedia zamani. Qidam zamani. Nisbah kita ada masa setahun dan ke atas ni, walaupun dia panggil qidam, tapi ada permulaan. Bila ada permulaan, maka kita bukan qidam zati, bukan qidam sifati, hanya qidam zamani. Noktah. Jika Tuhan tidak sedia, ni dia bagi dalil akal. Bila jika ni dalil akal. Jadi boleh ke tak dalil akal ni jadi hujah? Boleh. Hujah ni ada dua. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab rahimahullahu ta'ala, dalam kitab Tijaanud Darari, Syarah Risalah At-Tauhid lil Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, dia kata dalil ni ada dua. Dalil aqli, dalil naqli. Dalil aqli tu akal tu lah, yang kita kata jika, lau, dia panggil jika takdiriyah, lau lit takdir. Untuk takdir sahaja, benda tak berlaku pun. Kalau gitu bagaimana? Gitu. Yang kedua dalil naqli. Naqli ni berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi biasanya dalam kitab-kitab Jawi kita ataupun kitab-kitab Arab, dia akan sebut dalil aqli pada sifat, semua sifat Tuhan kecuali sifat sama', basar, kalam, sifat pendengar, pelihat, berkata. Tiga sifat ni saja dia akan letak terlebih dahulu dalil naqli. Kerana tiga sifat ini tidak ada dengan berkaitan untuk kita kata Allah Ta'ala mencipta alam. Tak ada kaitan. Jadi nak sabitkan ada kaitan dengan alam, dengan sifat sama', basar, kalam ni lemah sikit. Tapi sebab apa sabit? Sebab Quran sebut wa kallamallahu Musa taklima wa huwas sami'ul basir. Maka kita pun Ahlus Sunnah wal Jamaah sabit juga sifat pendengar, berkata dan pelihat, sama', basar dan kalam. Tu. Maka dalam Quran pun ada banyak dalil aqli. Dalil Al-Quran tu sendiri ada banyak dalil aqli, dalil yang dibangsa pada akal. Allah Ta'ala sebut law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata. Jikalau di atas bumi dan langit itu masing-masing ada dua Tuhan, la fasadata, hancur dua-dua tu. Jadi Allah Ta'ala guna kalimah law. Kalau ni bukan makna perlu berlaku sungguh. Kalau ni takdir sahaja. Jadi kalau Allah Ta'ala menjadikan ayat Quran sebegitu, makna suruh kita ni mikir. Suruh kita ni mikir, betul ke tak Allah Ta'ala ni kena esa? Betul ke tak Allah Ta'ala ini kena satu? Dia pun bawa mari lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Banyak lagi ayat Quran yang menunjukkan supaya kita ni memikir tentang ketuhanan. Kemudian dia kata jika Tuhan tidak sedia, jadi baharu. Itu Kalau Allah tak sedia, baharu. Sebab apa dia kata begitu? Kerana tidak ada tengah-tengah antara qidam dan baharu. Tak ada. Ada tak? Dia ni bukan qidam, dia ni bukan baharu. Ada tak satu benda lain? Tak ada. Dia tidak ada tengah-tengah. Kalau kita kata jantina boleh jadi tengah-tengah, khuntha. Dia bukan perempuan, dia bukan lelaki. Lepas tu khuntha, boleh jadilah. Tapi kalau dia tu bukan qidam, ada tak benda selain baharu kita boleh sabit pada dia? Tak ada. Maka dia kata kalau Allah Ta'ala tidak qidam, maka Allah baharu. Bila baharu gak, tidak boleh buat alam ini. Noktah. Apa tak boleh buat alam ini? Sebab dia sendiri yang cipta.
Dia sendiri dicipta. Dia sendiri dicipta oleh orang lain. Maka dia yang dicipta oleh orang lain, dia tak akan boleh buat ataupun cipta alam. Macam kita tidak boleh mencipta sesuatu. Kita hanya boleh buat dan gubah sesuatu. Kita buat rumah, kita bukan cipta rumah. Cipta ni ialah minal adam ilal wujud. Mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Tu bukan kerja kita. Tiba-tiba tak ada ulat, memang ada ulat. Tu kerja Allah Ta'ala. Dia mencipta ulat. Tu contoh bagi majlis ilmu lah. Kita tak boleh duduk saya saja kita cipta sesuatu tanpa ada bahan. Tak boleh. Kita mesti ada bahan. Kalau nak buat nasi goreng, mesti ada nasinya, ikannya, ayamnya, perjahnya, sayur, telur, barulah campur semua jadi nasi goreng. Tak boleh pum nasi goreng lalu. Tak boleh. Sebab kita bukan cipta. Kita hanya buat. Olah dan gubah. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, jika tidak boleh buat alam ini, kalau tak boleh buat alam, akal tidak terima. Akal tidak terima. Noktah. Tak terima. Sebab apa? Sebab alam ini ada apa tu? Apa tu Jap. Jika tidak boleh buat alam ini, akal tidak terima. Sebab alam ini ada penuh penah. Gitu. Ada penuh penah dah. Gitu. Bahasa tani weh. Apa ada penuh penah dah? Yakni dah ada dah. Sekarang ni penuh dah. Dah terbukti dengan musyahadah. Tu dia macam ayah dia sekam kita, dia sekam guna bahasa kampung payah juga. Kalau tak mengaji tu habis terabung. Kita ni pun tak ada siapa baca ni. Ni pertama di Malaysia apa? Mampu PG terakhir. Mana ada orang lain macam kita ni. Sebab kita ni perempuan. Lepas tu tidak masyhur, tidak dicetak, hanya ada PDF saja. Jadi dia kata dia kata tadi, jika tidak boleh buat alam, yakni kalau tidak boleh Allah Ta'ala buat alam ini, akal tidak terima. Tak boleh terima sebab alam ini ada penuh penada. Dah ada dah. Terbukti dengan musyahadah. Kalau kita lain, kita jawi lain ataupun kita Arab lain, dia kata terbukti dengan musyahadah. Musyahadah ni dengan penyaksian mata lendir kita. Mata putih ni lah, dua biji mata. Jadi kalau kita kata, tak boleh Allah Ta'ala menciptakan alam, tak ada alam pun. Kok mana tak ada alam? Tak boleh terima sebab kita sekarang ni alam dah. Diri sendiri alam dah. Tengok orang lain alam juga. Alam ni masiwallah, benda selain Allah. Jadi ada tak benda selain Allah ni? Ada. Langsir, kipas, manusia, jin, tiang, macam-macam ada. Jadi penuh penah sungguh. Banyak benda dah ada alam ni. Jadi macam mana kita nak nafikan alam sedangkan ada dah? Tu ada pun tanda sedia Allah Ta'ala itu. Tadi dia panggil dalil tafsili. Hak ni dia panggil dalil ijmali. Dia pelik sikit ni. Biasanya kalau nak buh dua-dua, dia buh ijmali dulu, baru tafsili. Dia buh tafsili dulu. Dia suruh mikir lajak dulu, baru dia buat dalil ijmali. Dia kata, ada pun tanda sedia alam ada pun tanda sedia Allah Ta'ala itu, baharu sekalian alam ini. Bukan sekaliannya, macamnya baharu sekalian alam ini. Jadi baharu tu bukan dalil ijmali. Tu dia panggil wajhud dilalah. Bukan? Betul lah, wajhud dilalah. Sebab kenapa kita pilih alam ni sebagai dalil? Tu baharu. Tu dia panggil wajhud dilalah. Wajhud dilalah ni kenapa kita pilih dia sebagai dalil? Tu sebab apa? Baharu, tamu. Dia khilaf ulama lah. Dalam kitab Hasyiah As-Sawi ala Jauharatit Tauhid ada disebutkan oleh Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala, kenapa kita pilih alam sebagai dalil? Tamanya dengan sebab baharu, pandangan pertama. Pandangan kedua dengan sebab dia tu mungkin boleh ada, boleh tak ada.
Yang ketiga dengan sebab mungkin dan baharu, sama-sama dua-dua. Tapi kebanyakan ulama mutakallimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dia pilih baharu. Macam ni lah. Dia kata tanda, alamat, dalil kata sedia qidamnya Allah ialah baharu sekalian alam ini. Lepas tu baharu sekalian alam ini jadi akan dalil. Tu. Dia kata jadi akan dalil. Dia kata tanda sedia Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini jadi akan dalil. Jadi baharu sekalian alam ini jadi dalil. Jadi dalil ijmalinya ialah alam sahaja. Baharu tu bukan dalil ijmali, tu dia panggil wajhud dilalah. Kenapa kita pilih alam sebagai dalil? Kerana dia baharu. Bukti apa dia baharu? Kita ni lahir 1990, 1995, 2000, 2002. Macam nak tahu dia baharu sedangkan dah 2000 tahun Masihi dah. Boleh jadi dia khidam juga. Maka dia memerlukan kepada dalil yang lain, iaitu berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Alam ni berubah. Macam nak tahu berubah? Tengok mata sendiri lah. Daripada bergerak kepada diam, daripada diam kepada bergerak, daripada himpun kepada bercerai, daripada bercerai kepada himpun, daripada berdiri kepada duduk, duduk diri balik, daripada gemuk kurus, kurus gemuk. Makna berubah. Bila berubah, maka berubah ni sifat yang lazim bagi baharu. Maka kita pun kata alam ni baharu. Maka dia kata sebab apa ambil alam ini buat dalil kata Tuhan sedia sangat. Okey, nokta itu. Sebab apa ambil alam ini? Kita ambil alam ini buat dalil kata Tuhan sedia sangat. Nokta. Kenapa kita ambil dalil kata alam ini sebagai tanda kepada Allah Ta'ala bersifat qidam sangat? Kenapa? Kenapa tak pilih benda lain? Kan sekarang dia kata, tengok Asy'ariyah, puak-puak sifat 20. Dia kata ambil dalil alam. Orang ambil dalil pada mukjizat je. Mukjizat Nabi SAW kan menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala tu bersifat wujud, qidam, baqa' dan sebagainya. Kenapa ambil dalil? Kenapa ambil alam? Jadi perbahasan ulama Asy'ariyah sudah membahaskan kenapa kita pilih alam. Kerana kalau kita berdalilkan mukjizat, dia akan jadi pusing. Macam mana? Contoh kita kata Allah Ta'ala ni kenapa? Contoh kita kata apa dalil qidam Allah Ta'ala? Itu pun kata sebab Nabi sebut ataupun Nabi buktikan dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita kata pula dah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mari mana? Mari daripada Allah Taala. Allah Taala yang bersifat qidam, baqa' dan sebagainya. Dia pusing situ. Dia pusing situ. Bukti kata Allah qidam tu apa? Mukjizat Nabi. Bukti mukjizat Nabi apa? Ada Allah. Jadi pusing situ. Dia tak selesai, dia panggil daur. Sebab tu kita tidak memilih dalil sebagai sifat 20 ni, dalilnya mukjizat dah. Sebab dia tu akan pusing gitu. Kenapa Nabi SAW ada mukjizat? Kerana ada Allah Ta'ala. Adanya Allah Ta'ala bersifat qidam dan sebagainya. Apa bukti Allah Ta'ala bersifat wujud, qidam, baqa'? Iaitu mukjizat Nabi SAW. Dia pusing gitu. Jadi bila pusing gitu, maka dalilnya tidak jelas. Dalilnya tidak jelas. Jadi kita pilih dalil lain. Bukan kita menafikan mukjizat ni. Disebabkan pusing, ada daur di situ. Apa bukti Allah Ta'ala itu bersifat qidam? Mukjizat Nabi. Apa bukti mukjizat Nabi itu daripada siapa yang berikan mukjizat Nabi? Daripada Allah. Allah yang bersifat qidam. Jadi pusing situ. Jadi bila pusing situ, maka dia perlu Asy'ariyah kita ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia pusing ke dalil akal yang lain yang tak akan berpusing dah.
Iaitu apa? Iaitu dia pakai alam. Alam ini baharu, alam ini baharu. Mana bukti baharu? Taghayyur, berubah-ubah. Bila berubah-ubah maka dia baharu. Baharu ni min maujud ilal adam, daripada ada kepada tak ada. Jadi mesti kena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan? Allah Ta'ala. Lazim tak? Mesti tak? Kalau ada Allah, ada alam? Tak mesti. Allah Ta'ala kalau nak buat alam boleh, tak mau buat alam pun boleh. Jadi alam ni sekarang ni sudah ada dengan mata kepala kita ni, menunjukkan secara jelas Allah Ta'ala itu ada, qidam, baqa' dan sebagainya. Tapi tak semestinya alam ini kalau tak ada, Allah pun tak ada. Tak mesti. Kerana kita bukan pakai macam puak falsafah ilak maklul. Bukan macam puak falsafah ilak dan maklul, sebab musabab. Kalau puak falsafah kata ada alam ini kerana ada Allah, dengan makna kalau tak ada alam ini, tak ada Allah. Ada Allah, automatik ada alam. Tu dia panggil sebab musabab, illah maklum. Falsafah hak tu kafir. Kemudian kata musannif rahimahullah, sebab alam ini baharu. Tu wajhud dilalah dia panggil. Sebab kenapa ambil dalam sebagai dalil? Sebab apa? Sebab dia baharu. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, sebab dia mungkin. Boleh ada, boleh tak ada. Yang kedua, yang ketiga, sebab alam ini baharu sekaligus mungkin. Gitu. Habis. Kemudian baqa'. Artinya, arti baqa' kekal zat Allah Ta'ala. Noktah. Kekal. Itu terjemah. Makna kekal zat Allah. Jadi bila kata zat Allah, sifat Allah tak kekal, kalau ke mana? Kekal juga. Sebab apa dia sebut zat saja, tak sebut sifat? Adakah musannif dia menafikan sifat tu? Tak boleh kata gitu, sebab dia tidak sebut secara jelas. Maka ada kemungkinan kenapa dia tak sebut sifat Allah selalu. Kerana 20 sifat ni boleh jadi pertamanya dia memfokuskan perbahasan zat. Jadi dia pun sebut zat daripada start sifat pertama sampai habis. Zat belaka. Di zat. Sungguh pada zat sampailah habis. Maka dia tak sebut sifat lah. Ataupun ihtimal kebarangkalian yang keduanya, kenapa dia tak sebut sifat Allah sini? Kerana bila kata zat mesti bersifat. Jadi bila kata zat Allah itu kekal, sifat Allah pun kekal lah, sebab sifat mesti ada pada zat. Jadi tidak boleh, mustahil pada akal. Tak boleh terima di akal kalau satu zat itu tak ada sifat, tak boleh. Jadi sebab itulah musannif kita rahimahullahu ta'ala tak sebut sifat. Jadi begitu kalau kita nak tanggung kata musannif, kenapa dia sebut zat? Itu adab kita kepada sebagai pembaca dan orang yang belajar terhadap musannif kita. Kalau boleh tanggung, boleh ada kebarangkalian, kita kena tanggung. Kalaulah tanggung-tanggung pun tak kena juga, maka kita perbetulkan. Ha'allas sawab. Tu kaedah dia. Itu boleh kita tengok dalam kitab-kitab hasyiah. Kitab-kitab hasyiah, gilah mana-mana pun, hasyiah akidah ke, fiqh ke, tasawuf ke, mana-mana lah. Bila kata kitab hasyiah, tengok cara dia hurai. Bukan setakat dia hurai detail, bahkan dia hurai seluruh pelusuk ilmu yang ada dalam syarah tu, dia akan hurai belaka. Dari sudut nahunya, sarahnya, balaghahnya, syaratnya, fiqh kalau ada, semua. Kemudian dia kritik ibarat kita kalau perlu. Sama ada kritik itu atas jalan membina, dengan makna menguatkan lagi ibarat musannif yang ditulis, ataupun menyatakan kesilapan dan memperbetulkan yang sebenar. Tu dia tidak menjatuhkan, kata teruk musannif, tak ada gitu. Kalau boleh tanggung, dia tanggung. Ihtamala sekian, dapat ditanggung, dapat ada kebarangkalian, boleh jadi gini. Jadi sebab tu kalau kita belajar kitab hasyiah tu, kita akan mampu ataupun dapat memiliki malakah untuk tengok ibarat kita dan tak cepat kritik.
Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, makna kekal zat Allah Ta'ala itu tidak menasa. Dia buh dengan mim, tak apa. Menasa, baca gitu. Jangan ubah kitab dia. Dia hijau dengan mim, lantak dia. Boleh jadi dia hijau dengan ba, cuma sini zahirnya nampak macam mim. Boleh juga. Tapi baca menasa. Sebab dia tak kata binasa, dia kata menasa. Orang tanya tu. Allah Ta'ala tak menasa. Menasa. Bukannya tak binasa. Dia tak zahirkan, dia tidak jelaskan huruf ba. Dia cepat gitu. Menasa. Menasa betul. Tak binasa. Jadi kekal. Itu baqa. Jadi baqa tu kena kepada dak binasa. Dak tu salbiah. Dak salbiah. Dak berambut, itu botak, salbiah makhluk. Dak beranak, kena kepada mandul, itu salbiah makhluk. Salbiah makhluk, okay. Benda apa? Salbiah makhluk yang makna ada kekurangan tu, botak, mandul, hak tu sesuai dengan makhluk. Adapun kekurangan nisbah Allah Ta'ala macam baharu, fana, itu tak sesuai dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita tidak boleh mengkiaskan kalau benda yang kita ada itu sempurna, Allah juga turut sempurna. Tak boleh. Contohnya kita ada isteri baru sempurna sebagai manusia. Tapi kalau Allah ada isteri, itu satu kekurangan. Jadi kita tidak boleh mengkiaskan benda yang sempurna pada makhluk juga sempurna pada Allah. Tak boleh. Kalau kita ada isteri dan anak-anak baru sempurna, Allah Ta'ala bukan gitu. Kalau kita ada tangan kaki baru dipanggil manusia sempurna, Allah kalau ada tangan kaki kurang. Itu bukan Tuhan. Nisbah makhluk kalau tak ada tangan kaki kurang OKU. Tapi kalau Allah tak ada tulang pula, tangan kaki, maka tu bukan OKU, tu sempurna. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, kekal kita ada menasa. Kok mana kita ni kekal? Jadi kekal ni ada dua. Pertamanya kekal hakiki, kedua kekal majazi. Kedua kekal majazi. Kekal hakiki Allah Ta'ala memang betul-betul tidak akan binasa. Tapi kalau kekal majazi, makna kekal iaitu dengan izin Allah. Sekarang ni kita kekal tak? Kekal. Sehari pun tak mati lagi kot, insya-Allah. Sehari tak mati, esok tak mati, lusa tak kena bom lagi, tak hancur lagi. Kekal tu. Tapi kekal dengan izin Allah. Bukan kita ni memang betul-betul kekal. Bukan. Syurga neraka kekal dengan izin Allah. Bukan betul-betul kekal dia tu. Bukan. Dia kekal dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Jadi dia kata kekal kita ada binasa. Ada ni makna sabit binasa. Sebab binasa ni bukan ada, dia sungguh. Kita kata dah dulu, ada ni ialah benda yang boleh kita dapat dengan salah satu panca indera yang 5. Pendengaran, penglihatan, penghidu, pekecak, pejabat. 5 tu. Salah satu kalau boleh dapat, makna dia ada. Tapi kalau 5 ni tak boleh dapat langsung, dia panggil benda tu bukannya ada. Dia panggil sungguh. Subut. Sabit. Iaitu faham di akal. Jadi binasa ni bukan ada, dia faham di akal. Kerana lawannya iaitu sifat kidam dan juga baqa', hak tu pun bukan ada. Sifat Allah Ta'ala kesemuanya tak ada kecuali sifat ma'ani. Dah tak ada tu bukan tak ada terus. Tak ada tu makna sungguh. Dia ada tak ada ni dua. Tak ada ni tak ada terus. Tak ada dengan makna sungguh. Jadi sifat qidam baqa' ni tak ada tapi sungguh. Tu. Sifat ma'ani sahaja yang ada dan sungguh. Sehingga ulama sebut lau kushifa 'annal hijabu la ra'ainaha. Kalau dibukakan hijab daripada kita untuk lihat sifat ma'ani Tuhan, niscaya kita akan nampak. Tu nak kata dia ada. Kerana kullu mawjudin yasihhu ayyura wa yusma'. Setiap perkara yang ada sah untuk dilihat, sah untuk didengar. Sah ni makna boleh. Tu.
Kemudian kata musannif rahimahullah, tanda kekal Allah, zat Allah Ta'ala itu baharu sekalian alam ini. Samalah. Dia senang ya. Ini dalil ijmali. Dia tak boleh dah dalil tafsili. Sebab boleh jadi dia tak boleh dalil tafsili kerana lebih kurang ada kaitan dengan sifat qidam. Kerana bakok ni dia adik-beradik qidam. Bila sabit qidam mesti ada bakok. Contohnya Allah Ta'ala ada sifat dia qidam, mesti bakok. Tapi kalau dia bakok tak mesti qidam. Gitu. Kalau qidam mesti bakok, tapi kalau bakok tak mesti qidam. Kerana syurga neraka bakok tapi tidak qidam. Tu. Syurga neraka bakok dak, kekal dengan izin Allah, tapi dia tidak qidam. Tu. Tapi jadi maknanya kalau kita sabit benda tu qidam, pasti dia bakok. Tapi ada juga qidam yang tak bakok, ada. Tak boleh ikut awak kaedah itu. Ada qidam yang tak bakok. Ada yang qidam tapi tak bakok. Iaitu tak ada kita sejak azali. Tak ada kita sejak azali ni qadim. Kita ni tak ada wajib pada akal. Kita ni tak ada sejak azali. Tak ada ni bukan ada. Kalau ada habis mensyirikkan Allah Ta'ala. Tak ada kita sejak azali ni qadim. Tak ada kita sejak azali qadim. Tapi tak ada kita ni habis. Bila? Bila masuk waktu ma la yazal. Ma la yazal ni lawan bagi waktu azali. Masuk saja waktu yang boleh jadi Allah Ta'ala buat makhluk, maka tak ada kita pun hilang. Sebab tu kita sekarang ada. Dulunya tak ada kita tu sabit. Sejak bila? Sejak azali. Bila masuk waktu baharu, Allah pun cipta makhluk. Tak ada makhluk sejak azali pun terangkat, terhapus. Jadi adalah makhluk sekarang ni. Tu. Kemudian apa sebab ambil alam ini buat dalil kata Tuhan itu kekal sangat? Kenapa buat dalil itu? Dia pun kata sebab alam ini tidak kekal. Tak kekal itulah baharu. Baharu je orang kata. Cuma dia ubah sikit lah. Dia panggil at-tafannun fil ibarah. Dia mempelbagaikan ibarat kita supaya tak berasa boring. Tak berasa bosan. Jadi dia pun kata, sebab apa dipilih alam ni sebagai dalil bagi Allah Ta'ala bersifat baqa? Sebab alam ni tak kekal. Sebab apa dia kata tak kekal? Sebab sekarang ni kita bahas berkaitan kekalnya Allah. Jadi dia kaitkan dengan kekalnya alam, maka alam tidak kekal. Kalau kekal dengan izin Allah. Dari sudut hakikat tak kekal. Kerana alam ini dia menemui dua adam. Adam sabiq, adam lahiq. Dia menemui dua benda tak ada. Tak ada yang dulu, tak ada kemudian. Adam sabiq tak ada dulu. Maknanya dulu azali kita tak ada. Adam lahiq akan datang tak ada juga. Nanti kiamat, nanti mati kita pun tak ada. Jadi tengah-tengahnya wujud. Allah Ta'ala ternafi dua tak ada ni. Allah Ta'ala tidak Adam lahiq. Allah Ta'ala tidak Adam sabiq. Dulu pun Allah tak sabit tak ada. Dan akan datang pun tidak akan sabit tak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Artinya arti mukhalafah lil hawadith, bersalahan zat Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Bersalahan tu terjemuh. Makna bersalahan zat Allah Ta'ala itu tidak bersamaannya Allah dan bersalahan dia Noktah itu. Tidak bersamaannya, yakni tidak bersamaan Allah akan makhluk. Tidak tu salbiyah. Mukhalafah terjemah bersalahan. Apa makna? Tidak sama. Tidak tu mukhalafah salbiyah. Salbiyah tu kena kepada dok sesuatu. Mana ni dok sama. Dok sama tu salbiyah lah. Tu. Dan bersalahan dia, bersalahan Allah dengan makhluk tu tiga makna. Satu makna bersalahan Allah Ta'ala itu tidak bersusun.
Tu tidak bersusun apa tu? Tidak apa tu? Pertamanya ialah bersalahan Allah Ta'ala itu tidak bersusun. Apa tu? Tak boleh baca tu. Tidak bertakwa. Apa dia tu? Tidak bersusun. Allah Ta'ala zat dia tidak bersusun. Zat Allah Ta'ala tidak bersusun. Ya, biasanya perbahasan kata Allah Ta'ala zat dia tidak bersusun ni ialah pada sifat wahdaniyah. Sifat keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni dia buka mukhalafah lil hawadith. Dia ada 3 benda yang mukhalafah Allah Ta'ala. Pertamanya ialah tidak bersusun. Bersalahannya Allah Ta'ala itu tidak bersusun. Tidak apa tu? Allah Alam, tak boleh baca. Tapi faham lah. Apa dia tu? Tak tahu. Allah Alam sebut ke mana. Tidak bertakwa apa benda lah. Jadi Allah Ta'ala zat dia tidak bersusun. Sebab apa dia kata tak bersusun? Kerana zat makhluk bersusun. Zat makhluk bersusun antara daging, sel, tisu, organ, jadilah bentuk makhluk. Manusianya, haiwannya, natangnya dan sebagainya. Jadi zat Allah Ta'ala tidak bersusun. Keduanya bersalahan pada sifat. Sifat Allah Ta'ala itu tidak putih, hitam, tidak kecil, besar. Itu. Tidak panjang, pendek. Pendek tu. Mungkin bahasa dia sebut pendak kot. Tapi pendek lah. Baca pendek tu. Nokta. Lagi sudut sifat pula dia bukan putih hitam. Itu merujuk kepada arad makhluk, sifat makhluk. Dari sudut warna, Allah tidak ada warna. Tidak kecil besar, itu dari sudut miqdar, saiz. Saiz kecil besar. Tidak panjang pendek, sama juga, itu pun miqdar. Kadaran takaran tertentu. Jadi Allah bukan besar, Allah bukan kecil. Jadi bila kita takbir Allahu Akbar, bukan besar zat, besar pangkat. Panjang pendek lagi ledak. Kita ni ada panjang, ada pendek, ataupun kita panggil rendah. Kita panjang, tinggilah dia panggil. Tingginya ialah 180 cm contohnya. Kalau pendek 150 cm contohnya. Ketiganya bersalahan pada af'al. Af'al tu moleknya lepas ain tu ada alif. Nak menunjukkan perbuatan Tuhan. Bukan hijau gitu. Hijau itu af'al tu tasrif. Af'ala yuf'ilu if'alan wa huwa muf'ilun wa dhaka muf'alun. Ni af'al, jamak bagi fi'lun. Fi'lun, fi'lani, af'al. Jadi af'alullah Ta'ala, perbuatan Allah tidak serupa dengan af'al kita, dengan perbuatan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.